Kuning. Okey, okey, baru saya share. Share. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana dapat bersama. Okey, saya nak start slideshow. Kenapa tak start ni? Okey, slideshow. Okey. Presentation saya ini adalah berdasarkan buku buku Laksmana Raja Mahkota Muhammad dan Orang Kaya Asyad, Perjuangan yang Belum Selesai. Buku ke-14 saya atau ke-13 campur 1. Saya suka sebut tu 13 campur 1 kan. Buku ini dilancarkan pada 13 Mei tahun ini. 13 Mei bukan kerana 13 Mei tu yang orang gaduh, tak. 13 Mei kerana datuk kepada datuk saya yang bernama Orang Kaya Asyad ni, anak kepada Laksmana Muhammad Amin ni, saya dapati berkahwin, bernikah dengan isterinya pada tarikh tersebut. Jadi apa tentang Muhammad Amin ni? Kan? Mungkin saudara-saudara belum tahu siapa dia, orang bernama Muhammad Amin ni. Okey, saya start daripada ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini adalah surat khabar. Allah mak, saya kena alih skrin ke sini boleh ke? Okey, boleh. Sebab berita harian bertarikh 6 September 2006 Sini kalau nampak sini kubur dan 2 pahlawan digali semula esok. Okey, ini sebenarnya adalah kubur 2 orang yang meninggal dalam buangan di Singapura masa tu okey. Cerita dia lepas Perjanjian Pangkor, lepas tu berlakulah deretan peristiwa yang menyebabkan orang Melayu marah dengan British. Kemudian terbunuhnya Presiden pertama British ke Perak iaitu J.W. Burbage pada 2 November 1875. Masa tu tak salah saya hari raya kedua. Dia hari raya kedua tu yang dia terbunuh tu. Lepas tu berlakulah deretan peristiwa perang dan sebagainya sampai akhirnya pejuang Melayu kalah, ditangkap. Jadi ada yang dihukum gantung, ada yang dibuang ke luar negara Cerita pada yang bahagian ni dibuang ke luar negara adalah Sultan Perak ketika itu Sultan ke-26, Sultan Abdullah, kemudian moyang saya tu Laksmana Muhammad Amin, orang kanan dia. Dibuang sama adalah Shah Bandar Uda Makmur dan Menteri Ngah Ibrahim. Okey, Menteri Ngah Ibrahim ni orang tahu cerita sebagai yang kaya dengan industri biji timah, tapi saya nak konsentrate pada cerita Laksmana Muhammad Amin. Jadi 4 orang dibuang. Nak tahu hubungan saya beritahu Sultan Abdullah dengan Laksmana dia saudara pupu-pupu. Lepas tu Shah Bandar dengan menteri ni menantu pada Laksmana. Okey. Jadi ini diorang ni dibuang ke Pulau Seychelles 1877, 1895 dipindahkan Singapura. Pada tahun itu juga Ngah Ibrahim meninggal. 1899 Shah Bandar meninggal. Laksmana meninggal 1904. Sultan dia dapat lepas dia orang semua meninggal, Sultan boleh balik ke Perak. Lalu meninggal 1922 ditanam di Bukit Candan. Jadi 3 orang tadi semua ditanam di Singapura. Jadi kemudian diorang cari balik makam sebab apa? Diorang kata kubur-kubur ni banyak diorang nak apa nama Allah, sebab tanah di Singapura ni limited, diorang nak macam buat satu liang berapa ni dia akan tanam. Jadi ada orang beritahu sebelum tu berlaku elok dipindahkan. Jadi tu dia orang cari jumpa. Dia orang jumpa makam Ngah Ibrahim, jumpa makam Muhammad Amin. Tapi Shah Bandar punya makam sampai sekarang tak jumpa. Jadi dipindahkan. Itu yang berlaku pada 6 September ini. Surat khabar 6 September. Okey, seterusnya. Ini mungkin kat sini kau jelas. Okey, nama kapal yang memindahkan ni. Kapal ni sendiri adalah KD Laksmana Muhammad Amin. Di sini ada cerita di sebalik kapal Kapal ni sebenarnya adalah satu daripada 4 jenis kapal korvet yang sebenarnya ditempah dalam buku saya cerita ditempah oleh tentera laut Iraq kan, daripada limbungan ini saya terlupa pula Itali ke France, Itali tak salah saya. Tapi disebabkan Iraq menyerang Kuwait ni tahun 1980 lebih, dalam buku saya ada lah, off the head saya terlupa. Disebabkan menyerang tu maka diorang ban tak benarkan ambil kapal. Jadi kapal tu tinggal kat limbungan sesarai gitu sampai Malaysia nak beli 4 biji. 4 biji ni semua order daripada Iraq. Iraq yang order daripada Itali. Lala bawa ke Malaysia. Bawa ke Malaysia jadi 4 kapal kelas Laksamana. 4 tu adalah Laksamana Tun Abdul Jamil, itu nama Laksamana di Empire Johor Empire Johor Riau Lingga. Kemudian Laksamana Hang Nadim. Laksamana Hang Nadim pun sama. Empire Johor Riau Lingga. Satu Tok Jamil, Hang Nadim. 2 lagi Laksamana, KD Laksamana Tun Pusma. Dan lagi satu KD Laksamana Muhammad Amin. Dua-dua tu adalah Laksamana di Perak Kalau Tun Pusma tu lagi awal tahun 1740 lebih macam tu.
Laksamana keempat. Muhammad Amin ni adalah Laksamana ke-10 daripada tahun 1850-an sampailah zaman apa ni lah, Perang British dan sebagainya. Okey, saya terus. Ini kapal. Kapal ni sebab saya masa saya setting saya tak tahu macam rupa kat skrin orang, harap nampaklah. Ini mungkin dah bertindih dengan gambar muka kat sini, saya tak tahu sebenarnya paparan dekat ni macam mana. Okey, video tengah running betul-betul tadi. Okey. Kapal seterusnya, okey. Inilah yang berlaku hari ini tepat 17 tahun lalu. Pada 9 hari bulan 9 September 2006. Pada ini report New York Times 10 September. Sebab news tu keluar dalam surat khabar besoknya. Tapi inilah pada 9 hari bulan 9 2006, tepat 17 tahun lalu, jenazah ni setelah dibawa kembali sebab kapal tu ambil masa dia dah lebih awal bergerak sampai ke Lumut, ada upacara dan sebagainya. Lepas daripada Lumut bawa ke Bukit Candan. Bukit Candan tanam oleh Bukit Candan. Jadi disemandikan di Bukit Candan tu, ni ada beberapa gambar yang saya ambil sendiri. Gambar ni saya ambil sendiri semua. Saya alhamdulillah sempat hadir. Ni kalau orang pernah sampai ke makam Diraja Bukit Candan tahulah. Yang nampak ni bangunan apa? Bangunan utama dan sebagainya. Jadi kalau nampak bila dia buat buka ni, kenapa kotak dia kecil ni? Kotak dia kecil. Sebab yalah yang dia ambil tu orang kata dah dalam kubur 102 tahun. 102 tahun daripada 1904 sampai 2006. Jadi saya pun tak tahulah apa yang di dalam tu yang dia jumpa, tapi itulah yang dia bawa kan. Maka disemandikan balik. Disemandikan balik ni dalam balik. Ini kalau tengok ni sebab banyak tentera laut kan. Tentera laut masa tu saya ingat dia baca doa sebelah tangan angkat kan. Ini cara dia lah kot. Kalau masih bertugas lah, sebab sebelah tu pegang apa rifle. Yang ini kelihatan dalam gambar ni masa ni Menteri MB Perak dululah, Tajul Rusli. Kemudian yang ini ini masa ni Raja Ile, Raja Jaafar. Sekarang dah jadi Raja Bunda Perak lah. Raja Bunda Perak tapi sebenarnya dia pangkat bapa saudara dengan Sultan sekarang. Okey, inilah dia orang bagi apa nama bunga Allah tabur bunga dan sebagainya. Saya pun berkesempatan lah. Okey. Ini saya letak belakang ni. Kenapa ini buku saya di belakang. Cover ni saya nak beritahu. Okey, ini terlalu besar pula, saya tak tahu macam mana. Okey, saya baca dari sinilah. Okey. Apa yang tulis di belakang? Sejarah mengenali Laksamana Muhammad Amin sebagai salah seorang yang menandatangani Perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874. Beliau dikatakan terlibat dalam pembunuhan residen pertama British ke Perak, itu J.W. Birch, pada 2 November 1875, lalu dibuang ke Pulau Seychelles bersama Sultan Abdullah, Sultan ke-26 Perak, Menteri Anwar Ibrahim dan Shah Bandar Udang Makmur. Sementara Datuk Majalela, Datuk Sagor, Pandai Indut dan Sekutum dihukum gantung sampai mati. Ini nama yang orang lebih kenal nama-nama Majalela dan sebagainya ni. Menariknya, dalam tempoh pembuangan yang bermula tahun 1877 itu, Laksamana sempat membeli 2 lot tanah berdekatan Masjidil Haram yang nilainya kini mencapai berbilion ringgit. Ini ada satu cerita lah. Kenapa saya sebut cerita ni? Sebab inilah yang menjadi asbab saya dapat buat buku ni. Sebab saya tak malu nak bercakap. Cara umumnya memang berlaku court case sekarang melibatkan benda ni. Dan cerita dia ada dalam buku ni dan awak akan terperanjat. Dalam buku ni ada 2 grant zaman Osmaniyah yang kopi saya dapat daripada keluarga, saya masukkan dan saya dalam bahasa Arab, saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kalau awak tengok berapa harga tanah dia beli tu, masya-Allah. Masa tu satu tanah 300 rial, satu lagi tanah 600 rial. Yang 600 rial tu ada gudang 4 biji dengan ada asrama lagi kat atas. Kan? Jadi macam mana boleh jadi berbilion ringgit? Memang betul. Saya ingat diorang cakap, rupanya memang harga tanah naik melambung kemudian. Okey, buku ini mengupas cerita perjalanan hidup beliau yang tidak pernah diketahui umum. Turut dikupas adalah perjalanan hidup anaknya orang kaya Asyad. Anak orang kaya Asyad ni belah saya lah. Datuk kepada datuk saya. Saya keturunan langsung, laki-laki. Nama saya Muhammad Farul Razi bin Muhammad Safi'i bin Muhammad Asyad bin Muhammad Ali Wahi. Tiba-tiba saya lupa. Muhammad Wahi bin orang kaya Asyad. Orang kaya Asyad bin Laksamana Muhammad Amin. Jadi ini moyang ni cerita dia banyak hilang sampai keluarga banyak tak tahu. Saya korek balik. Ada sebabnya berkenaan dengan kes mahkamah ni. Jadi saya percaya dia terlibat orang kaya Asyad yang dipercayai terlibat dalam perjuangan bawah tanah pro-Turki, terutama ketika Perang Dunia Pertama meletus 1914 hingga 1918, namun sempat menjadi Laksamana Negeri Perak 1917 dan 1918.
Supaya lebih lengkap cerita dikupaskan sejarah panjang asal-usul keluarga Laksamana yang berdarah kerabat di Raja Aceh Bugis. Bermula daripada zaman Kesultanan Perak juga Samburan Pasar lebih 7 tahun lalu. Memang nasab keluarga kami ni diberitahu sampai kepada Sultan Malik Saleh dan dia kait dengan Perak. Lepas tu ke atas lagi sampai ke keturunan Baghdad campur Parsi. Arab campur Parsi, Baghdad dan sampai ke Mekah dan Madinah. Saya tak nak cerita banyak kat itu. Dalam buku ada. Saya nak terus kepada apa dalam pembentangan. Okey. Kalau dulu orang tak tahu sangat cerita, orang tak tahu cerita Muhammad Amin ni, orang tahu cerita sekitar perjalanan Pangkor je. Dia terlibat perjalanan Pangkor, lepas tu dia hantar dia buang, itu je. Bila saya dalam riset saya, Muhammad Amin ni sampai dia cerita, British sebenarnya banyak mencerita pasal dia, rupanya. Antara yang ceritakan dia orang buat ni, satu artikel ni saya jumpa dalam website di Singapura, yang berpekala di Singapura. Ada satu artikel ni, Why the Sultan was disliked by subjects. Ini cerita dia adalah pada tahun ni, kalau nampak in the 1980s, the reigning Sultan was Raja Yusof Father. Okey. Ini zaman diceritakan ni, masa zaman Sultan Perak yang ke-22, Sultan Abdullah Muhammad Shah I. Sebab apa sebut satu tu bukanlah pada nama letak. Kemudian bila buat senarai, kita letak satu. Sebab lepas tu, Sultan yang kena buang kepada satu, nama sama juga. Sultan Abdullah Muhammad Shah, dia letak dua. Nama sama. Tapi keturunan ni cabang lain. Jadi, zaman yang 1810-an ni, masa zaman Sultan Muhammad Shah I, Sultan Abdullah Muhammad Shah I, berlaku pergaduhan dengan ramai orang besar, berperang, perang saudara. Perang saudara ni berlaku, satu pihak antara yang ini, Sultan Abdullah I dengan anaknya Raja Yusof. Raja Yusof ni bakal menjadi Sultan Perak yang ke-27. Okey, masa ni tahun 1850-an, dia bukan sultan lagi. Jadi Raja Yusof ni rupanya dia ni warrior tau. Dia warrior. Dia sultan dan warrior. Dia bapak dia pun boleh tahan garang juga. Jadi dah jadi gaduh. Jadi gaduh ni dia sebut dalam artikel ni, two men made their reputation in this war. One was Muhammad Amin. Dua orang mencipta nama dan reputasi disebabkan perang ni. Seorang adalah Muhammad Amin. Maknanya who soon afterwards became Datuk Laksamana and Chief Orderan Sebatang and test the real power in Luar Perak. Jadi Mak Saleh tulis gitu, Muhammad Amin ni terkemuka. Dia yang menangkan perang sebenarnya untuk masa tu Raja Muda Jaafar. Raja Muda Jaafar ni keselara rapatlah sikit. Semua ni kalau nak ikutkan berselara belaka. Tapi dengan belah ni lagi rapatlah. Jadi Raja Jaafar ni nama yang berulang kalau Raja Muda Perak sekarang nama Raja Jaafar. Raja Muda sekarang adalah, saya boleh sebut, Raja Muda Jaafar bin Raja Muda Musa bin Sultan Abdul Aziz, Sultan ke-31 Perak, bin Raja Muda Musa, diulang balik, bin Raja Jaafar. Raja Jaafar, Sultan Jaafar. Yang itulah. Ini Sultan Jaafar yang dulu ni. Kan? Masa tu dia Raja Muda berlawan dengan Sultan Abdullah. Mat Amin bersama dia. Lepas tu jadi Laksamana. Dia sebut sini, the real power in Perak. British tahu. So, Muhammad Amin ni memang, kalau Perak Ile dia lah sebenarnya yang betul-betul berkuasa. Walaupun Sultan Walin ke apa. Jadi disebut sini, Raja Yusof too entered boldly into the fighting. Raja Yusof pun perang, tapi he did not win battle. Dia kalah perang. Still, but he made a name for himself as a formidable warrior and a strong character. Ini Jadi Raja Yusof ni, dia memang warrior, tapi orang tak suka dia sebab dia keras sangat. Itu yang jadi satu pemetaan ni, saya akan cerita kemudian. Okey, terus. Saya dah tanda rupanya. Tak apa, lompat terus. Ni dah tanda. Okey. Ini saya menunjukkan dicatatkan oleh pengkaji John M. Gulick dalam satu kertas, dia punya tulisan dia bertajuk Captain Speedy of Larut. Ini saya tunjuk apa maksudnya zaman-zaman apa yang berlaku zaman tu Larut up to Treaty, Pangkor, Larut under Speedy, Perak War dan sebagainya. Ini sequence peristiwa yang berlaku lah, yang kena-mengena melibatkan juga Laksamana. Terus, okey. Dia pun menulis gini, in the Civil War 1860s, two men distinguished themselves. One was Raja Yusof, son of the reigning Sultan. Kita yang tadi juga lah. Kita yang tadi yang jadi artikel tu. The other was Muhammad Amin, a Malay. Ini menarik A Malay with some Arab blood who belong to the family which usually held the office of Laksamana. Jadi kat sini, orang putih tu, dia mengatakan dia tahu. Dia tahu Muhammad Amin ni adalah Arab. Saya pun benda ni saya tahu kemudian kan. Saya tahu sebab saya sendiri pun lah. Zaman sekarang orang tak heran kalau muka-muka macam muka campur ni orang tak heran banyak. Tapi saya membesar di Muar. Saya membesar bukan sekolah kampung pun, tapi di Muar tu bukan ramai sangat orang muka-muka yang
Kalau orang dah tahu orang tu anak Mat Saleh ke, tak heran. Saya tak tahu kenapa muka saya macam ni, orang kata saya Mat Saleh celup. Jadi saya masa budak-budak, terpaksalah melayan kutukan tu, menjawab balik kan. Tapi bila saya dah tahu, dah besar pun saya tahu, patutlah memang kita ada keturunan darah Arab. Dan ini disebut oleh orang putih sendiri pada zaman itu. Kan? Lepas tu, okey, ke bawah ni saya tandakan, Sultan Jaafar consolidated his position in the Hilal by deposing the Utsmania. Jadi bila Raja Muda Jaafar ni dia berjaya mengalahkan Sultan Abdullah I 1857. Okey. Dia dah mengalahkan lagi awal sebenarnya 1854, tapi 1857 bila mangkat Sultan Abdullah baru dia naik betul-betul diiktiraf sebagai sultan kan. Jadi dia angkat, dia jatuhkan Laksmana yang terdahulu, dia pecat Laksmana terdahulu, maka naik Muhammad Amin sebagai Laksmana. Apa tu sebut lagi satu bawah ni? Sultan Jaafar consolidated his position in the Hilal by deposing the old Laksmana and appointing Muhammad Amin in his place. Muhammad Amin was perhaps the ablest financier among the Perak Melayu. Dia sebut apa ni? Muhammad Amin was perhaps the ablest financier among the Malays of the period. Maksudnya, Muhammad Amin mungkin adalah pemodal financier. Pemodal paling berkebolehan dalam kalangan orang Melayu Perak pada zaman itu. Kenapa begitu? Sedangkan zaman ni kita tahu. Kalau orang biasa dengar nama, orang tahu cerita Long Jaafar, orang kaya. Orang tahu cerita ni 80 zaman ini, apa nama, Ngah Ibrahim, menantu dia, dah jadi menteri dah. Orang kaya. Tapi orang putih cakap, the most ablest financier among Perak Malays. Pemodal lah. Jadi pemodal maksudnya dia ni ada modal, dia ada duit. Memang pun dia ada terlibat naikkan ni. He and Sultan Jaafar went to partnership in developing Batam Padang mines, which are controlled by the Laksmana Sarawak. Jadi ada lombong-lombong di Batam Padang ni, ada tapah dan sebagainya yang dia partner dengan Sultan Jaafar. Dia keluar duit. Dia financier. Okey, terusnya. Okey, ini saya tanda bahagian ni. Okey, ini sebenarnya antara barang yang saya dapat disebabkan kes mahkamah yang sedang berlaku. Jadi ada keluar affidavit dan sebagainya. Jadi antara isi affidavit yang dihantar oleh pihak lawan, dia cerita gini. The late Laksamana Muhammad Amin was one of the three chiefs who saved durian sebatang Lower Perak from the plundering and robbing. Saya terjemahkan tu. Masa almarhum Laksamana Muhammad Amin adalah salah seorang daripada 3 orang besar yang menyelamatkan durian sebatang di Hilal Perak daripada dirosakkan, dirompak dan sebagainya oleh seorang raja yang meletakkan diri ni pada kota Tok Janggut. Kota Tok Janggut ni adalah sebenarnya kota yang didirikan oleh Laksamana Tok Janggut pada tahun 1826. Kota Laksamana lah. Oleh Laksamana terdahulu. Lepas tu dia kata ada satu raja ni, dia meletakkan diri di situ sampai dia kutip cukai. Tarikh yang diberikan adalah 6 Jamadil Awal 1274 Hijrah. Kan? Okey. Masa ni bahasa zaman Sultan Jaafar Muazzam Shah lah. So dia sebut sini, proceed together with OKK Laksamana. Masa tu Laksamana adalah Muhammad Saleh yang dipecat kemudian. Laksamana Muhammad Saleh atau Tok Saleh dengan OKK Shah Bandar Cik Anjang. Ni Shah Bandar dulu. Kan? Untuk mengalahkan. Okey. Kenapa saya angkat benda ni? Benda tak dalam buku saya sebab saya dapat info ni kemudian lepas buku dah keluar. Sebab cerita keluarga yang saya dapat ada mengatakan memang dia kata macam ni, Muhammad Amin masa tu dia kata Muhammad Amin bersama dengan Laksamana masa tu dia sendiri dia panggil Raja Mahkota. Raja Mahkota di Perak, kalau baca zaman Raja Mahkota sebenarnya adalah bakal Laksamana atau pembantu Laksamana. Dia placing dia Laksamana Raja Mahkota. Lepas tu Datuk Raja Mahkota tu bakal Laksamana. Itu di Perak dulu. Sekarang dia panggil Tun Muda Laksamana aja. Okey, jadi dalam cerita keluarga menyebut bahawa Laksamana Muhammad Saleh dibantu oleh Muhammad Amin berserta dengan Shah Bandar Anjang. Ini dia lawan, dia kata Raja Batubara di Kota Tok Janggut. Itu cerita keluarga. Rupanya ada diceritakan juga dalam ni. Itulah. Jadi sini saya tengok, saya kira balik, ini adalah bersamaan sekitar 30 Januari 1888. Jadi sini saya antaranya saya nak betulkan, saya meletak dalam buku kemungkinan Muhammad Amin start jadi Laksamana 1857. Nampaknya pada zaman ni belum lagi. Mungkin dia sama ada 1888 atau 1859 baru jadi Laksamana. Ini saya tegaskan kerana orang yang tak tahu cerita, sebab ini baru buka termasuklah info yang saya baca, orang kata ni kajian yang komisen istana pernah bagi tugas kepada beberapa orang, ada orang akademik daripada Universiti UKM tak salah saya, lepas tu ada orang orang daripada Arkib dan orang daripada Pusat Sejarah. Dia meletakkan bila dia dah siap, dia buat report. Sebenarnya dia buat report tu adalah untuk 12 orang besar di Perak.
4 orang besar 4 lah yang atas sekali. Bendahara, Temenggung, orang besar, Maharaja Diraja dia panggil. Maharaja Diraja dengan Menteri Paduka Tuan. Itu 4. Lepas tu 8 ni Laksamana, Panglima Syahbandar, Sri Adhika Diraja, Panglima Bukit Gantang, Panglima Kinta. Lepas tu adalah lagi saya tak ingat sekarang nak sebut. Kan? Jadi dia buat report untuk mengutip dan tulis balik salah silah, cerita sikit dengan salah silah kan. Jadi tujuan dia kata supaya bila dia orang memilih pengganti, dia tahu ini yang sah daripada keturunan yang betul. Kan? Tapi bila saya kaji balik, saya dapat bahagian ada yang sebenarnya ada yang silap. Saya berani cakap saya silap. Sebab tu saya betulkan dalam buku. Tapi kat sini, antara kesilapan adalah meletakkan bahawa Muhammad Amin bermula sebagai laksana pada tahun 1874. Tidak, dia lagi awal. Dia zaman Sultan Jaafar Muazzam Shah. Dia berkhidmat sebagai laksana Perak di bawah 4 orang sultan. Sultan Jaafar, lepas Sultan Jaafar adalah Sultan Ali Mukamil. Oh sorry, salah. Sultan Shahabuddin nama dia. Lepas Sultan Shahabuddin 22 ni, Sultan Jaafar Sultan 23, 24, 25 baru Sultan Ismail. Oh salah. Sorry. Lepas Jaafar adalah Ali Mukamil, betul. 24 Ali Mukamil nama dia, Ali Mukamil. Okey, lepas Ali Mukamil baru Sultan Ismail, tu ada cerita-cerita dengan, kemudian baru Sultan Abdullah. Okey, kita terus. Okey, ini daripada buku Cempaka Sari Surat salinan kuasa kepada orang kaya Laksamana Mentah Kuala Perak 1859. Okey, ini saya dah letak yang rumi lah. Adalah kepada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, terkepung sikit dia punya skrin. Tak apalah, saya tulis. Pada 12 Syaban kami jam 8 adalah Paduka Seri Sultan Jaafar Muazzam di atas tahta kerajaan dan negeri Perak. Waktu semayam di Pasir Panjang Indra Mulia, maka pada masa itu kita guna cap mohon ini. Okey, ini saya maaf saya kejar sebab saya pakai Zoom free. Saya nak kejar dalam limit 40 minit ni sebanyak mungkin yang boleh. Nampaknya ini satu pelajaran pada saya lah. Kalau nak berat tentang Zoom, kena tengok skrin-skrin ni macam mana. Ini dah kepung. Ini dia terus saya nak katakan, awal inilah dibernyata adalah orang kat ini kisahkan memegah jajahan daripada Kuala Terus sampai Kuala Sungai Perak. Kuala Terus ni adalah di selatan sikit Kampung Gajah. Kalau orang tahu pergi Perak, Kuala Terus ni dekat situ ada makam dipanggil, ada orang tu dikenali sebagai Raja Ahmad. Makam Raja Ahmad ni kalau dalam salah silap adalah ayah kepada Sultan Jaafar. Ayah kepada Sultan Jaafar, datuk kepada Sultan Abdullah. Jadi Raja Ahmad ni disebut kalau pergi sana ada papan tanda dia adalah penjaga jin petang berapa besar. Di situ sebenarnya ada satu cerita lagi di sebalik itu, tapi saya nak beritahu lah. Maksudnya kalau ikut kawasan tradisional bermula dari Sultan Kampung Gajah sampai ke Hilir Perak sampai ke laut, itu adalah kawasan di bawah kuasa Laksamana. Okey, itu tradisional lah. Sekarang dah tak macam tu lah. Okey, terus. Okey. Surat dikeluarkan 12 Syaban sekitar 26 Mac 89. Jadi 26 Mac ni saya percaya dah memang Muhammad Amin dah jadi Laksamana, kan? Buat apa dia nak bagi surat kuasa ni pada Laksamana sebelum itu? Itu Tok Tua Muhammad Saleh kalau dah tahu dia memang standby nak pecat je pun. Sebab dia memang nak naikkan Muhammad Amin kan. Jadi memang ini saya confident memang pada Muhammad Amin. 26 Mac dia memang. Okey. Ini kedudukan dalam keluarga Laksamana Tok Kuala But ini yang daripada Notes Aquarius, ini daripada catatan orang putih berdasarkan dia tanya Raja Yahya Raja Haji Yahya. Allahu Akbar, seorang penghulu dan juga inilah orang yang tahu pasal cerita Perak. Saya nak sebut sini, kalau tengok yang atas ni ada Tok Kuala Bidor, first Laksamana Tok Kuala Bidor ni dikatakan sebagai Laksamana pertama lah dalam salah sila ni. Dulu orang cakap dalam tahun 1740, saya punya kajian dalam tahun 1720 dia datang dari mana? Saya percaya datang daripada belah Aceh. Dia ni keturunan Bugis Aceh, kerabat Bugis Aceh. Di Aceh kalau orang pergi sana ada kawasan makam disebut sebagai makam Raja-Raja Aceh dinasti Bugis. Sebab apa? Sejak tahun 1727 yang memegang tu keturunan dia dan ada keturunan daripada Bugis. Tapi semuanya Bugis campur Aceh. Lepas tu sampailah Sultan terakhir Aceh dimakzulkan oleh Belanda 19 lebih kurang juga tu 1904. Bila fikir balik betul lah. Sama dengan tarikh meninggal Laksamana Muhammad Amin. Okey, tak apa. Jadi kalau tengok dalam salah sila ni sebenarnya okey ni tak pada pandangan saya tak nampak, mungkin awak nampak saya tak tahu macam mana rupa kat pandangan awak. Kat sini ada dipanggil Laksamana
Toh Jambu, Kamat Sungai Durian. Okey, anak dia ni, Tua Puan Putih. Nampak Oh, Alhamdulillah. Tapi saya sini tak nampak. Dalam pandangan orang lain nampak. Saya sini tak nampak. So, paparan saya dengan paparan orang lain punya tak sama. Okey, sini nampak Okey, fine. Itu antara benda yang saya kena lalu lah. Rupanya tak sama. Okey, di sini ada nama Tua Puan Putih. Tua Puan Putih ni binti Tok Jambu, Laksamana Tok Jambu yang merupakan menantu kepada Laksamana pertama. Okey. Tua Puan Putih ni berkahwin dengan Sultan Ahmadin Shah. Sultan Ahmadin Shah adalah Sultan ke-18. Ini dalam salah silap Laksamana. Jadi kalau kita tengok kat sini, Tua Puan Putih dengan Cik Uda Kecil Tekuku adik-beradik. Ini belah Laksamana. Lepas tu Alang Mamat. Jadi sini bila dapat ada satu, nanti kita tengok sini pangkat atuk Laksamana Amin, dia sepupu dengan ada sultan. Nanti saya tunggu salah lepas ni. Lepas tu dekat sini 2 pupu, dekat sini 3 pupu. Saya tunjuk ni salah silap Perak pula macam ni rupa. Okey. Kalau kita lihat di sini ada ini 18 ini Sultan Ahmad Shah tadi yang berkahwin dengan cucu Nak Kuda Hitam Laksamana pertama, merangkap juga anak kepada Laksamana Toh Jambu. Toh Jambu juga dikenali sebagai Keramat Sungai Durian. Toh Jambu tu adalah Laksamana ketiga. Dia menantu pada Tok Kuala Bido. Jadi daripada sini ni Sultan Abdul Malik Mansur Shah ni adalah beribukan daripada keluarga Laksamana. Jadi sini nampak ni Sultan Abdullah Mansur Shah. Okey, Raja Ahmad. Ada nama Raja Ahmad Raja Ahmad ni ada salah silap mengatakan anak kepada ni, ada kata menantu. Tapi macam mana pun daripada situ lahir Sultan Jaafar. Jadi kalau kita letak sebaris ni, Sultan Jaafar belah sini dengan Laksamana Muhammad 3 pupu sebenarnya. Lepas tu sini ada Raja Alang Iskandar, adik-beradik. Okey. Daripada Alang Iskandar dapat Sultan Deris yang Sultan Deris 1. Lepas tu sampai yang ni, Sultan Azlan, Raja Nazrin dan sebagainya. Tu pecahan dia. So, ini semua saudara mara belaka. Lepas tu Sultan Abdullah, kalau ikut belah sini, Sultan Abdullah dengan Laksamana, Sultan Abdullah pangkat anak saudara. Tapi disebabkan mak Sultan Abdullah, dia daripada satu cabang lain, 10 minutes akan dia beritahu. Allahu Akbar. Saya ada 10 minit limit dia dah beritahu dah. So saya kena cepatkan. Itu nanti lepas ni saya macam ni saya beritahu. Lepas ni saya akan buka lagi satu sesi, saya dah standby dia punya link. Yang tu boleh tambah lagi ni untuk soal jawab dan sebagainya. So saya lompat ke depan terus. Dah kena limit. Okey, ni saya letak, maksudnya tadi saya letak sebaris tadi. Bila letak sebaris tadi, ni. Maksudnya Laksamana Muhammad tadi sebaris dengan dengan Sultan Jaafar. Kalau ikut sini Sultan Deris pun pangkat anak saudara. Sultan Abdullah pangkat anak saudara. Okey. Terus tak apa. Nanti okey, ini sebenarnya tentang giliran apa yang berlaku. Saya rasa saya tak ada masa sangat nak cerita sangat tu. Saya nak menceritakan yang sebenarnya masa zaman itu giliran adalah Sultan, Raja Muda, lepas Raja Muda, Raja Bendahara. Masa tu Raja Hilir ada, tapi yang sebenarnya dia macam ni. Bila Sultan meninggal, Raja Muda naik jadi Sultan, lepas tu Raja Bendahara naik Raja Muda, lepas tu seorang anak Sultan yang meninggal tu akan dinaikkan ke Raja Bendahara. Lepas itulah. Tapi disebabkan tadi saya cerita tadi, Sultan Yusuf tu, Raja Yusuf orang tak suka, maka dia tak naik. Sultan Jaafar tak kasi dia naik. Dia tersekat. Jadi bila dia tak naik, Sultan Jaafar angkat Raja Ismail. Padahal Raja Ismail ni belah perempuan sebenarnya. Dia bukan kerabat dari Perak. Dia belah perempuan yang sambung. Yang tu yang akan membawa pada peristiwa ni lah. Pergaduhan kemudian. Pergaduhan kemudian yang membawa kepada perjanjian Pangkor. Ni. Jadi sebelum perjanjian Pangkor, jadi dia gini bila Sultan Ali, Sultan ke-24 meninggal, Raja Muda masa tu adalah Sultan Abdullah. Raja Abdullah bin Sultan Jaafar. Tetapi dia begini patutnya dia naik ditabalkan, tapi masa tu dia tak nak pergi sayung. Kalau nak tabal kena sayung. Lepas tu di sayung tu jenazah Sultan menunggu untuk ditanam, sebab adatnya mesti tanam dulu mesti datang pengantin dulu, declare sebagai sultan, baru ditanam. Tapi sebulan tak datang-datang sebabnya ada hal. Antara halnya dia takut kalau pergi kawasan satu tu kawasan Raja Yusuf, Raja Yusuf serang dia. Lepas tu ada satu lagi hal keluarga lah. Disebabkan itu, grup sana dia naikkan naik Raja Ismail menjadi Sultan ke-25 Perak. Jadi ini jadi isu. Kemudian Sultan Abdullah tadi, Raja Abdullah lah, baru dia tergerak, dia nak menuntut, itu yang dia terlibat dengan Inggeris, mula perjumpaan ni 25 April 1872.
Ni ada. Saya buat ni, nampak saya tak boleh nak cerita panjang, masa saya limited dah sekarang. Dan Ibrahim telah bersalam, berdiri menempelkan diri. Ni apa yang berlaku. Seterusnya saya lompatlah. Ini boleh nampak sikit apa yang berlaku masa tu. Okey. Setelah perjumpaan, okey, ni semua pasal perjumpaan lah. Saya limited sangat time. Okey, ini bayangan lah, bayangan perjanjian Pangkor Sultan Abdullah, masa ni Governor Andrew Clark, lepas tu lain lah. Okey. Ini dialog tentang ni dalam bahasa Inggeris ni memang ada dicatatkan oleh seorang lawyer Masa tu dia kata awal-awalnya macam bila tanya kan pada Menteri Ibrahim dia berdalih, tapi bila Laksamana datang je dia masuk, Laksamana sebenarnya yang menetapkan dialog tu sampai Sultan Abdullah dapat jadi raja. Kalau tak orang lain tergagak apa semua kan. Lepas tu macam Menteri Ibrahim walaupun menantu tapi dia dah sokong Sultan Ismail. Jadi memang besar peranan Laksamana ni mengangkat Sultan Abdullah sangat besar. Kalau tak ada dia bercakap kat sini, Sultan Abdullah pun mungkin tak dapat nak beta apa yang berlaku kat situ. Walaupun dia masa tu dia belum sultan lagi. Lepas tu naiklah berlaku lah. Ini ada dia punya dialog dia semua ni. Ada dialog dia. Boleh baca dalam buku saya. Saya bahasa Inggeris pun ada. Terjemahan pun ada. Saya letakkan bahasa Inggeris supaya itulah yang tercatatkan. Okey ni, gambar ni terkenal Kalau orang yang kaji sejarah, gambar ni terkenal. Memang tahu. Gambar ni sebenarnya diletakkan, diambil di Kota Batak Rabit. Kota Batak Rabit ni memang kota keluarga saya. Sultan Abdullah di tengah ini, dia ialah dah keluarga saudara, dia duduk pun dalam rumah saudara. Sebab apa ada cerita lah Sultan Abdullah sebenarnya masih tak ada rumah sendiri lagi. Yang ini berdiri ni ada ni Laksamana Okey, saya nak tunjuk. Okey. Ini gambar yang saya dapat daripada Arkib Negara, tak berapa cantik rupanya. Dia tak ambil yang proper daripada Inggeris, dia dapat daripada jurnal sebenarnya. Macam ni je rupa. Kemudian saya jumpa yang inilah yang dalam internet, ada lagi cantik sikit. Kan? Begitu bila pecah macam ni. Lala saya ditunjuk gambar ini. Gambar ni rupanya ada dalam satu catatan The Voice. Ada. Ini nampaknya diambil daripada gambar asal, dia blow kat sini. Okey, yang inilah Laksamana Muhammad Amin Ini Sultan Abdullah. Ini Birch. Lepas tu di pangku ni Raja Culan. Jalan Raja Culan, inilah dia. Jalan Raja Culan. Masa dia kecil, kenapa muka tak nampak? Sebab dia baby, dia goyang-goyang gitu. Sedangkan gambar masa tu nak ambil exposure lama kan. Itulah agaknya. Ini Frank Swenham. Ini Frank Swenham. Okey, saya nak tunjukkan punyalah orang tak tahu sangat cerita Laksamana Muhammad Amin ni, padahal dia lah yang besar. Sampai orang kata ni, orang buat ni, dia kata ni Datuk Sagor, padahal Datuk Sagor tak ada dalam gambar ni. Saya apa saya nak, memang betul saya nak ambil nama nenek moyang saya. Saya tak nafikan Datuk Sagor, saya kenal cucu cicit Datuk Sagor macam Tan Sri dengan Talib pemegang jawatan Datuk Sagor sekarang. Kan saya tak nafikan dia punya, tapi saya kena cerita Laksamana ni semuanya lagi besar daripada cerita dia orang. Awak boleh korek lagi besar daripada cerita dia orang. Okey. Jadi dalam ini daripada Arkib Negara Pencatatan sebenarnya yang ini berdiri itu adalah satu Laksamana. Okey, ni Laksamana. Ini sebenarnya adalah Shah Bandar. Lepas tu yang sini ada nama Haji Muhammad Said Ali. Haji Muhammad Said. Lepas tu Haji Hussein. Diorang ni ada dalam catatan Birch. Diorang macam terlibat dalam dealing dan sebagainya. Saya tak tahu apa jawatannya, tapi lebih pada macam diorang ni nak kata broker. Wallah, lebih kurang lah macam tu. Okey. 3 minit tinggal. Okey. Banyak catatan saya dapat daripada buku J.W. Birch ni. Dulu saya tak nak baca buku ni. Birch ni orang jahat kan. Keluarga kita bermusuh dengan dia kan. Mula-mula memang nampak cakawan. Tapi bila saya baca catatan, rupanya ya Allah banyak cerita. Pasal Muhammad Amin ada. Pasal orang kaya saya jumpa dalam cerita ni. Okey, 3 minit tinggal Okey, ini. Jadi dalam ini ada menyebut gambar diambil ni bila? 12 April 12 April sini. 12 April. Sunday. Ini catatan Birch. Saya ada catatan yang kata, the Laksamana was the most astute of the supporters and the most important political figure in Perak. Jadi orang putih recognize Laksamana adalah pengikut Sultan Abdullah yang paling tajam sekali. Dia tahu, dia baca situasi dan semuanya paling orang kata tokoh politik yang paling paling important, paling penting di Hilir Perak. Okey, ini daripada catatan Birch. Dia pun sebut macam tu. Sultan Laksamana Shah Bandar, Sultan followers. Tak ada Datuk Sagor ke apa, tak ada dalam gambar ni. Okey, saya terus. Okey. Ni tadi gambar ni semuanya ada dalam buku Birch tadi. Contoh catatan Birch tadi. Okey, ni lepas tu saya baca reference lagi Swenham punya Malay Journal. Ini pun dia tadi dah tunjukkan. Yang sebut tadi. Dia pergi fotografer took a photo 12 April ni. Okey. Terus saya tinggal lagi 2.5 minit. Okey, ini
Inilah gambar satu-satunya gambar Laksamana Muhammad Amin yang saya dapat temu di mana-mana. Dan saya tergerak, saya tak tahu betul ke tidak. Saya percaya yang inilah gambar anak dia nama orang kaya Arsyad tadi. Masa dia ni, tahun ni 1984, saya calculate umur dia 20 tahun. Tapi 20 tahun dah dikenali sebagai orang kaya Arsyad dan orang putih tulis macam tu. Orang kaya Arsyad. Di Perak, tak ada orang yang dipanggil pada nama. Kalau ada macam contoh, orang kaya Temenggung begini-begini. Orang kaya Temenggung Wang Hassan. Kan, orang kaya apa Panglima Bukit Gantang, nama. Tapi pada nama ni orang putih tulis orang kaya Arsyad, dia seorang je. Orang lain tak ada. Kalau macam di Johor mungkin ada orang kaya ringgit, orang kaya Jonet. Tapi di Perak inilah dia. Okey. Ini perjanjian Pankor. Ini isi perjanjian Pankor. Saya nak point pada yang nombor 6. Ini yang paling important. Sebab ini yang menyebabkan, yang membawa kepada isi pembentukan perlembagaan sekarang. Sultan menerima dan menyediakan kediaman sesuai untuk pegawai British bergelar residen yang diikrar di sana dan nasihatnya hendaklah diminta dan diikuti dalam semua perkara kecuali yang menyentuh agama Islam dan adat istiadat Melayu. Okey. Ini terus ni apa kan? Sultan menerima. Okey. Okey, ini ada tulisan menyurut perjanjian Pankor ni oleh Datuk Wan Ahmad Fauzi. Dia sekarang dah jadi lecturer di ISTEC. Dia mengkaji perlembagaan. Dia cakap kan, basically berdasarkan pasal perjanjian Pankor ni sebenarnya hendaklah menurut nasihat ni sebenarnya kalau ikutkan patutnya tak terikat. Tak terikat sepertinya sekarang. Sebab apa? Perak dah ada undang-undang sendiri dah. Tapi itulah realitinya walaupun begitu, had bidang nasihat patutnya nasihat residen ni ada had dia juga. Tapi sekarang ni benda itulah yang kena dipaksakan oleh British sampai jadi sekarang. Sekarang ni sebenarnya dah satu dikontinue oleh ni lah. Sebenarnya peranan Perdana Menteri sekarang sampai melebihi Pilihan Raja tu sebenarnya itulah dia. Start daripada ni. Screen less than one minute saya terpaksa stop. Lepas ni tunggu kejap. Saya akan bagi link baru untuk sambung bagi soal jawab dalam tempoh 40 minit juga. Okey, buat masa ni saya rasa cukuplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebentar lagi tunggu link baru Sebentar lagi. Saya akan bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share. Okey. And lepas ni saya bagi link baru Okey.